Oke. Bija. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta karim wa nasibni wa ya karim wa nasibni bil haditsan awliya wa anni ma yadri ma ya jalal al-ikram. Amma ba'd. Dari kita kuasa berdoa berpuasa yang disediakan. Alhamdulillah, syukur ya kiranya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih maha mulia nikmat yang berlimpah yang dianugerahkan kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga kita, para sahabat, para orang yang mengikuti mereka sehingga hari kiamat. Tuan-tuan dan kita berada di satu bulan yang sangat mulia, pada awal bulan di mana dilahirkan seorang manusia yang paling agung yang pernah dihidupkan oleh Allah SWT atas bumi yang kita rindu, yang kita sayang, yang kita ikut, yang perlu kita tunaikan sebenarnya tanggungjawab hak-haknya kepada manusia ini, iaitu Nabi kita Muhammad SAW. Antara hak-hak yang perlu kita tunaikan adalah kita perlu kenal baginda. Selepas kita kenal, kita perlu cinta, perlu sayang pada Rasulullah SAW. Perlu ikut baginda Nabi SAW. Perlu banyak berselawat pada Nabi SAW. Itu semua adalah hak-hak yang perlu kita tunaikan pada Nabi SAW. Kerana baginda lebih afdal, lebih aula, lebih perlu didahulukan, walau kata pada diri kita sendiri. Dan perlu kita besarkan rasa kasih, rasa cinta, rasa sayangnya melebihi daripada orang-orang lain. Walau kata ayah kita, ibu kita, anak-anak kita, walau kata diri kita sendiri pun. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman tuan-tuan dan puan-puan, sehinggalah aku ini lebih dikasihi olehnya, lebih daripada dia mengasihi ayahnya, dia mengasihi anak-anaknya, atau manusia keseluruhannya, atau diri kita sendiri pun. Tuan-tuan dan puan-puan, perlu kita dahulukan Nabi SAW. An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu lebih awla daripada diri orang-orang mukmin itu sendiri, nyawa orang-orang mukmin itu sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu kepada orang-orang yang beriman. Itu pada perempuan, hak yang perlu kita tunaikan kepada Nabi SAW ini bukan setakat bila mari Rabiul Awal kita pakat-pakat buat maulid, kita bangun berdiri berselawat kepada Nabi SAW. Bahkan kita perlu berselawat setiap ketika. Orang yang paling berhak sekali mendapat syafaat Nabi SAW ialah aktsaruhum alayya salatan, orang yang paling banyak sekali berselawat kepada Nabi. Dan tuan-tuan dan puan-puan, antara hak yang terbesar yang perlu kita tunaikan ialah memahami apa kehendak hasrat Nabi SAW. Macam mana caranya? Kita kena belajar hadis. Sebab itu kita berkumpul pada malam ini untuk menunaikan satu hasrat, satu hak yang paling besar yang perlu kita tunaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada gunanya kalau kita buat yang lain-lain, tetapi bila time hadis ini kita tak mahu nak belajar, kita tak mahu nak ambil tahu, bahkan kita satu punggung kita paling belakang pada hadis ini. Dan perlu kita menjaga adab-adab dengan Nabi SAW. Bagaimana Allah SWT melarang para sahabat jangan diangkat suara waktu berhadapan dengan Nabi SAW. Begitu juga selepas kewafatannya kita perlu juga memuliakan Nabi SAW. Walau hatta di majlisnya, di masjidnya, di makamnya, ataupun di majlisnya. Sekarang di majlis Nabi SAW ialah majlis pembacaan hadis, kuliah-kuliah hadis. Inilah majlis Nabi SAW. Jadi kita perlu kena jaga adab-adab berada di dalam majlis Nabi SAW. Dan adab yang terutamanya ialah kita memahami
apa yang disebut, apa yang disyarah, apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, warisan ilmu yang berbentuk hadis ini. Masyaallah tafsir kepada Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan, alhamdulillah pada malam ini kita akan bersama-sama berada di tangan orang-orang yang saleh. Kitab ini dinamakan Riyadhus Shalihin, tangan orang-orang yang saleh, orang yang baik-baik. Dan syarahnya tuan-tuan, Nuzhatul Muttaqin, persiaran bagi orang-orang yang bertakwa. Kita mana berada? Di taman ilmu. Mana kita bersiap-siap? Di taman ilmu. Ini tuan-tuan, Raudhatun min Riyadhil Jannah, satu taman daripada taman-taman surga yang ada di dunia ini. Ini tempat orang mukmin beristirahat, orang mukmin bersiap-siap, orang mukmin ambil angin, orang mukmin berada, orang mukmin berhibur. Inilah dia majlis ini. Inilah dia hiburan yang hakiki yang akan memberikan ketenangan kita bukan saja di dunia, insya-Allah sampai ke akhirat. Jadi tuan-tuan dan puan, bab kita pada malam ini iaitu bab nahi anil bauli wa nahwihi fil ma'i ar-rakid. Bab larangan kencing, buang air kecil atau sebagainya, buang air besar misalnya di dalam air yang tenang. An Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yubala fil ma'i ar-rakid. Rawahu Muslim. Daripada Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang daripada buang air kecil di dalam air yang tenang, sama ada air itu sedikit ataupun air itu banyak. Kalau sedikit menyebabkan pembaziran dan air itu pun air orang lain dan sebagainya, boleh jadi haram. Kalau banyak, makruh. Kalau yang sendiri punya, kalau orang lain mungkin juga jadi haram. Pergi kecil, pergi buang air kecil dalam video ya, walaupun banyak cukup lebih 2 kolam, tidak menajiskan air, tapi orang lain punya, haram hukumnya. Jadi tak boleh sebenarnya kencing dalam air ini, terutamanya air yang tenang, air yang tidak bergerak dalam kolam atau dalam mana-mana, apatah lagi dalam kolam masjid dan sebagainya lah. Adik-adik ni ada yang keluar ke dalam kolam dulu, ya, untuk cuci dulu. Ada kawan-kawan yang masuk dalam kolam masjid mandi, itu malah nanti masuk tandas, buang air dalam situ je. Baik. Itu tuan-tuan dan puan, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Orang lelaki tak tahu lah tua-tua dia kata dia cuci dengan air bahaya. Memang. Baik. Rawahu Muslim. Riwayat Muslim iaitu Muslim Ibn Hajjaj An-Naisaburi. Ada satu hadis saja dalam bab ini, bab yang seterusnya. Bab karahati tafdhil walidi ba'd auladihi ala ba'd fil hibah. Bab makruh, tidak disukai seseorang ayah melebihkan anak-anaknya atas anak-anak yang lain dari sudut pemberian, ya. Sama ada kerana anak itu cerdik ke, sama ada anak itu comel ke, sama ada anak itu kecil ke, sama ada anak itu lelaki ke, sama ada anak itu perempuan ke, maka dilebihkan dari sudut pemberian di atas dunia ini masa-masa hidup, bagi hadiah maksudnya. Yang A bagi besar, yang C bagi kecil, yang A bagi mahal, yang C bagi murah, misalnya. Tetapi bukanlah artinya ini hibah, ya, hibah pemberian hadiah, bukan dari sudut nafkah. Sampai orang kata kita mesti adil, mesti sama ratakan. Jadi yang laki yang perempuan sama. Yang perempuan kalau beli tudung, yang laki pun beli tudung kata. Tudung RM15 ataupun RM15. Kalau tudung dia mahal, beli kopiah pun beli
yang sesuai, yang haknya. Yang perlulah. Yang kurang perlu, tak apalah. Ini tidak kita nak bagi sama kononnya anak universiti bagi RM15, pasal anak di sekolah rendah bagi RM15 juga. Berat kerjanya. Enggak, tidak. Adil itu meletakkan sesuatu kena pada tempatnya, itu adil. Salim itu letak tak kena tempat. Kopiah pakai di kepala, letak kat kaki, letak kat lutut. Salim lah tu. Bagi bahasa mudahnya. Adilnya ialah, tetapi dari sudut pemberian, benar. Bagi tanah 1 ekar seorang, 1 ekar, ni 1 ekar, saya tak tahu. Misalnya, kalau nak bagi, dah. Tapi kalau tanahnya mungkin subjektif sikit, mungkin ada tanah 2 ekar sama dengan 1 ekar, harganya ikut jalan ke bagiannya itu terserahlah mana. Kalau yang ni 1 ekar dan dia dengan tepi jalan, makna 2 ekar dan dalam sikit. Adil lah tu. Bukanlah maksud 1 ekar. Ya. An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma, bila sebut radhiyallahu anhuma, maksudnya semoga Allah meridai keduanya. Anhuma, kalau seorang lelaki anhu, kalau seorang perempuan anha, kalau ramai lelaki anhum, ramai perempuan anhunna. Kalau anhuma keduanya, maksudnya Nu'man ini sahabat Islam dan Bashir juga Islam. Anna abahu ata bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, ayahnya, bahawasa ayahnya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada baginda Nabi, inni nahaltu ibni fulanan kana li. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqulla waladika nahaltahu mithla hadha? Faqala la. Sungguhnya aku berikan kepada anakku ini seorang hamba, abdi, lelaki kepunyaanku. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun bersabda, aqulla waladika nahaltahu mithla hadha? Apakah kamu bagi pada setiap orang anak kamu seperti itu juga? Bagi pakat-pakat bagi seorang-seorang hamba. Faqala la. Maka ayah Muhammad bin Bashir tak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'arji'hu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada Bashir supaya tarik dari pemberian itu. Tarik balik. Batalkan. Wa fi riwayatin faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afa'alta hadha bi waladika kullihim? Qala la. Dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, apakah kamu buat begitu juga kepada anakmu yang lain semuanya? Qala la. Tidak. Qala ittaqullah wa'dilu fi auladikum. Hendaklah kamu semua takut pada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa adillah pada anak-anak kamu. Faraja'a abi farajat as-sadaqah. Maka ayahku balik dan mengambil balik sedekah yang diberikan itu. Jadi pemberian hibah atau hadiah. Wa fi riwayatin faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dalam riwayat yang lain pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, ya Bashir, alaka waladun siwa hadha? Adakah kamu mempunyai anak selain daripada yang ini? Qala na'am. Maka Bashir mengatakan, ya. Qala akullahum wa habta lahu misla hadha? Apakah kamu beri ke semuanya seperti ini juga? Qala la. Bashir kata tidak. Qala fala tushhidni idzan fa inni la ashhadu 'ala jawr. Kalau macam itu, fala tushhidni idzan, jangan kamu cari aku untuk jadi saksi. Sesungguhnya aku tidak menjadi saksi terhadap kezaliman. Tak kena, tak betul. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain lagi, nampaknya hadis ini banyak
banyak periwayatannya. La tushhidni ala jawr. Jangan kamu menjadikan aku saksi terhadap kezaliman. Wa fi riwayatin ashhid ala hadha ghairi. Dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, carilah orang lain selain daripada aku untuk jadi saksi. Thumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayasubbuka an yakunu ilayka fil birri sawa? Qala bala. Qala fala idzan, muttafaqun alaih. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, apakah memberikan kamu semua anak-anak kamu itu berlaku baik kepada kamu cukup? Orang yang buat baik, orang buat baik pada kamu, orang yang raikan kamu, hormat pada kamu, apakah kamu cukup? Maka Bashir kata, banyak, makan begitulah kehendak. Ya, fala idzan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kalau macam itu janganlah. Ya, janganlah kamu berikan anak itu dengan jelas dan ketara, terutamanya dalam sudut pemberian. Nanti akan berlaku apa? Kemungkinan akan berlaku dengki, jealous, hasad dan sebagainya. Mungkin akan berlaku pekerja, mungkin akan berlaku tuduhan-tuduhan, takut mengata dan sebagainya. Maklumlah, harta dunia ni semua orang suka. Yuhibbuna al-'ajila wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Yuhibbuna al-'ajila, manusia ni suka yang segera-segera, yang nampak di depan mata. Apatah lagi harta duniawi ini. Kerana harta duniawi tuan-tuan dan puan, betapa ramai adik-beradik pecah, betapa ramai saudara mara tidak bertemu siapa. Kenapa? Kerana harta dunia. Saya baca dalam surat Al-Baqarah. Anak saudara tengah tidur di dapur, dia mari tolak dengan berdosa dapur tu dia mari tolak. Pasal apa? Rumah adik dia tu masuk sikit ke kawasan tanah dia. Masuk sikit, dapur tu masuk kawasan tanah dia. Dia ambil bawa bulldozer sodok dapur tu. Ada anak-anak saudara yang tidur di situ. Tuan-tuan dan puan-puan, dia apa? Secepis tanah, sekantang kera, berkatu adik-beradik. Tuan-tuan, ini biasa harta dunia. Jadi kalau kita ada harta sikit-sikit, kita nak bagi-bagi semua. Supaya apa? Supaya awal-awal lagi kita sekat perkara ini. Jangan sampai gaduh pasal dunia ni tengok sangat tuan. Hina sangat rasa ni. Baik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita berlaku adil kepada anak-anak. Babu ihdal mar'ati ala mayyitin ataupun ala mayyitin فوق 3 أيام إلا على زوجها 4 أشهر و10 أيام. Bab seseorang istri, seseorang perempuan. Bab seseorang perempuan berkabung. Berkabunglah istilah itu. Larangan berkabung kepada orang lain lebih daripada 3 hari, melainkan berkabung kerana kematian suami. Diberi masa 4 bulan 10 hari. Orang lain jangan lebih daripada 3 hari. Haram hukumnya. Apa ihdad ini? Ihdad ini istilah kita berkabung. Berkabung maksudnya isteri tidak berhias, tidak pakai yang lawa-lawa, bukan tak pakai yang pakai baju baru dan sebagainya. Jangan sampai orang kata, wah, mana tu berjagung, berhias. Misalnya pakai sulap, pakai wangi-wangi, pakai baju baru, maksudnya nak berhias. Pakai baju baru tak apa, maksud dengan berhias. Ya, lepas itu pakai perhiasan. Itu keluar rumah tanpa hajat, tanpa darurat dan sebagainya. Kalau kematian suami, maka perlu 4 bulan 10 hari.
baru habis iddah dia panggil iddatul wafah. Artinya iddah kematian. Kena jaga ni ya. Kalau ada gelang-gelang kena buka hantar semua. Jangan berbias. Jangan pakai wangi-wangi walaupun dia bau. Jangan bersolek. Itu termasuk. Kenapa? Karena di zaman jahiliyah dulu lebih teruk. Apabila kematian suami, mereka berkurung dalam bilik gelap. Tidak boleh pakai pakaian yang bersih, pakai pakaian penyamping kotor. Dan apa? Dan tak boleh macam-macam kena umur dengan benda hitam, kena alam dan pakai badan selama setahun. Kamu selama setahun. Sampai sekarang ni ada ataupun kepercayaan orang Arab, misalnya tak boleh cakap kecuali dengan mahram, cakap kepada Islam. Lepas itu tak boleh keluar malam-malam di tempat terbuka, di bawah tempat yang berbubur. Kalau pakai keluar-keluar nanti bulan nampak, dan kalau bulan sebagai lelaki, nanti lelaki nampak. Itu semua tak ada kena yang Islam. Jadinya yang ditetapkan 4 bulan 10 hari. Baik. An Zainab binti Abi Salamah radhiyallahu anhuma. Zainab binti Abi Salamah ni siapa? Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang dari ummahat mukminin, ummul mukminin. Zainab Abi Salamah pun juga Islam. Jadi disebut radhiyallahu anhuma. Qalat dakhaltu ala ummi Habibah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zainab binti Abi Salamah ni pergi ke rumah Ummu Habibah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ni kita panggil rumah pun rasanya kita sampai ke tahap rumah kerana kita berjorak. Bilik-bilik Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada berdekatan dengan Masjid Nabawi. Maka para isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam mandiani akan duduk di bilik-bilik itu. Jadinya Zainab binti Abi Salamah pergi ke rumah mandinya Ummu Habibah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang lagi ummul mukminin. Hina tuwfiya abuha Abu Sufyan bin Harb. Ketika kematian ayah kepada Ummu Habibah ni siapa? Abu Sufyan. Abu Sufyan ni namanya Sakhar bin Harb. Ya. Kenal Abu Sufyan, ayah kepada Sayyidina Muawiyah. Abu Sufyan itu seorang sahabat radhiyallahu anhu. Fada'at bi'tibin fihi sufratun khaluqun aw ghayruhu. Maka Ummu Habibah minta harum-haruman, yang mana harum-haruman itu berwarna kuning-kuningan. Mungkin kuning-kuning itu adalah kuning yang asli ataupun kuning yang dicampur. Fadahanat minhu jariyatan, maka Ummu Habibah lumurkan harum-haruman itu. Kalau kita punya arwah kali ada budak perempuan. Jadi ada boleh juga pakai harum perempuan. Thumma massat bi'arbaiha, kemudian Ummu Habibah ada lebihan daripada haruman itu sapu kepada pipi dia. Sapu wangilah. Thumma qalat, kemudian Ummu Habibah berkata, wallahi ma li bi min hajah, demi Allah aku tak pun memerlukan bau-bauan ini. Ghaira anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul 'ala al-minbar, melainkan aku buat begini kerana aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas mimbar. Apa khutbah Nabi? La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda 'ala mayyitin fawqa 3 layalin illa 'ala zawjin 4 ashhurin wa 'ashra. Aku buat begini kerana aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Ya, para sahabat sangat orang kata menjaga sunnah, menjaga arahan, menjaga perintah, menjaga ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak halal bagi
seseorang perempuan, maksudnya istri yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia berkabung terhadap sesuatu kematian ataupun terhadap mayat fauqa salasi layalin, lebih daripada 3 malam. Maksud 3 malam 3 hari, 3 hari 3 malam dibenarkan. Dibenarkanlah kalau nak bersedih pun bersedihlah. Kalau dalam tempoh itu pun kita disunatkan untuk memberi takziah. Lepas itu jangan 4 hari tak sunat dah takziah. Kali kita dah terlepas jauh ke macam-macam. Nak cuti pun cutilah waktu itu. Tapi sebenarnya sedih tetap sedih, tapi jangan kalau seperti biasa. Yang bagi tetap kehidupan tetap perlu diteruskan. Ya, balik kampung saja. Seperti kita sebut, biarkanlah kampung kita yang asal, yang hakiki, yang sebenarnya di mana tuan-tuan dan puan, akhirat sana. Kita hidup kekal abadi untuk kampung kita. Ada yang pergi balik dulu, biarkanlah dia balik dulu. Saya dulu kita pula menyusul sejumaat lagi pula kita pula ikut. Kampung saya di Pahang, orang rumah balik dulu, biarlah balik dulu. Misalnya anak-anak balik dulu, seminggu 2 saya pula balik. Kita kumpul sana. Jadinya kalau nak sedih pun tak jadi masalah, tapi jangan sampai berlebihan. Kalau nak cuti pun, kalau nak berkurung pun kurunglah di rumah. Misalnya sedih sangat, kalau nak jumpa siapa-siapa pun boleh 3 hari saja, jangan lebih. Jangan lebih. Illa ala zaujin, kecuali terhadap kematian siapa? Kematian suami. Boleh 4 bulan 10 hari. Bukan boleh ni, wajib. Wajib lah. Wajib. Jadi ada. Qalat Zainab, thumma dakhaltu ala Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha. Berkata pula Zainab siapa ni? Zainab binti Abi Salam. Kepada siapa? Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh ini siapa? Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 2 yang bernama Zainab, ya. Isteri Nabi ada 11. Kena kita kenal seorang-seorang tu. Kena kita ambil tahu siapa namanya, keturunannya, sikapnya, akhlak, agamanya, ilmunya. Siapa tu kan? Wa azwajuhu ummahatuhum, dan isteri-isterinya adalah ibu kepada orang-orang yang beriman. Mak kita tu tuan-tuan, ibu kita tu tuan-tuan. Jadi takkanlah kita tak kenal mak kita. Kadang-kadang orang lain lebih kenal lagi kita jalan. Makanan kegemarannya kita tahu, minuman kegemarannya kita tahu, dia berjumpa tak berjumpa pun betis dia pun kita tahu, kita ambil tahu. Tapi ibu kepada kita ini ummahatul mukminin, kita tak kenal amalan sekali dah tuan-tuan. Ya, macam mana kita nak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti? Macam mana kita nak mengaku kita ni umat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Isteri Nabi kita tidak kenal. Anak-anak Nabi kita tidak kenal. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pun ramai yang tidak kenal. Bagaimana nak cinta, bagaimana nak sayang, bagaimana nak rindu, bagaimana nak ikut. Ini tuan-tuan, ini perlu kita ambil kerana ni. Kita sendiri, anak-anak kita, isteri kita, bawa tanggungjawab kita. Kalau boleh, carilah kuliah-kuliah mengenai sirat, bacalah mengenai sirat Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Tadi di Jambi ada seorang dua pelajar saya punya sembang-sembang kedai bercerita tentang kalimah la ilaha illallah, apa itu tentang Muhammad Rasulullah. Sebut pada dia, bila kita sebut Allah ada rasa, sebut dinding ada rasa. Masalahnya kita beribadat pada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak kenal Allah
Subhanahu wa ta'ala itu siapa sebenarnya. Kita sembahyang, kita menghadap ke dinding, seolah-olah kita hanya menyembah dinding. Buktinya, apabila kita sebut dinding, ada rasa apa? Ada rasa. Bila kita sebut Allah, ada rasa apa? Ada rasa. Serupa dia dinding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Muhammad Rasulullah pula, kita sebut Muhammad. Muhammad, ada rasa apa? Ada rasa. Bila kita sebut nama artis, saya sebut seorang nama artis, ada rasa apa? Kita ada rasa. Ada rasa, ada enggak? Nangis baca. Nangis baca. Itu tuan-tuan apa? Bagaimana kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kita dengan isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu kita? Bagaimana kita dengan anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kita dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang radhiyallahu anhum Allah redha pada mereka, itu redha pada Allah Subhanahu wa taala. Kenal kita seorang-seorang, ataupun kalau tak seorang-seorang pun sahabat-sahabat Nabi yang besar-besar yang hebat-hebat itu kita kenal. Seperti kita kenal juga artis, seperti kita kenal juga penyanyi, seperti kita kenal juga siapa, seperti kita kenal juga pemain bola misalnya, yang kita boleh sebut namanya satu persatu. Anak-anak Nabi kita tidak boleh sebut namanya. Isteri Nabi kita tidak boleh sebut namanya. Sahabat-sahabat Nabi hanya 4 orang yang terbesar itu kita boleh sebut. Itu pun bukan nama yang sebenar. Sebut Abu Bakar saja misalnya. Itu tuan-tuan dan puan-puan, hak yang perlu kita tunaikan terhadap agama ini dan terhadap mereka yang berjasa ini bermula daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, isteri-isterinya, anak-anaknya, para sahabatnya. Ini tuan-tuan dan puan-puan, ini yang perlu kita tekankan. Kalau dalam musim-musim Maulid inilah yang perlu kita fokuskan, yang perlu kita tanamkan. Ada erti ataupun tidak ada artinya kita menyebut Muhammad Rasulullah itu. Ada rasa tak? Muhammad itu kita sebut. Ya tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tidak kenal memang kita tidak akan rasa apa. Baik tuan-tuan dan puan-puan, itu menencung sedikitlah. Mana kita tadi? Tak boleh berkabung lebih daripada itu. Babun nahi an ita'atil mal fi ghairi wujuhi allati adina syar'u fiha. Bab larangan menyia-nyiakan harta pada jalan-jalan yang tidak dibenarkan oleh syarak. Harta di tuan-tuan dan puan-puan suatu yang penting sebenarnya, suatu yang besar sebenarnya. Sebab itu Al-Quran sendiri banyak menyebut tentang harta ini, mengambil Allah kata supaya kita ambil makna terhadap harta itu. Dan dalam Al-Quran disebut khair. Kutiba alaikumul wasiyatu lil walidaini wal aqrabin lil walidaini wal aqrabin in taraka khairan al-wasiyah. Apa pelancar ya? Khairan itu maksudnya baik, kebaikan. Apabila Imam Mujahid menyebut, apabila disebut khair maksudnya kebaikan, merujuk kepada harta. Apabila disebut khair dalam Quran adalah merujuk kepada harta. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam bab harta ini Allah sendiri yang bagi-bagikan. Dan ilmu yang paling lengkap dalam Al-Quran ialah ilmu mawaris, ilmu harta pusaka. Satu persatu Allah Subhanahu wa taala sebut. Yang lain-lain ringkas aqimus shalah wa atuz zakat. Diringkas sembahyang kita tentang sembahyang, tapi bab harta pusaka ini kita secara detail. Baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Inna dima'akum wa amwalakum haram wa a'radakum haramun 'alaikum." Darah kamu, maruah kamu dan harta kamu haram sesama kamu, maksudnya jangan kita ambil harta orang lain tanpa pun, tanpa redha, tanpa hak. Kulu washrabu wa la tusrifu, makan dan minumlah. Wa la tusrifu, yang kamu berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tak suka orang yang berlebihan. Harta, makan dan minum harta. Ya, banyak disebut. Supaya apa? Supaya kita jaga harta ini. Di hari hisab nanti,
kita akan ditanya. Yang lain-lain satu ditanya, tapi harta ni ditanya dua. Di mana kamu dapat? Bagaimana kamu menggunakannya, menginfak, menafkahkannya, membelanjakannya? Bagaimana dapat? Bagaimana menggunakannya? Ini tuan-tuan apa? Harta. Yang lain-lain tanya satu je, sekali. Baik. Sebab itu, kalau ada harta, jangan gunakan di jalan yang tak haram, kemudian jalan-jalan yang sia-sia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah ta'ala yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan wa yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa yakrahu lakum qila wa qala wa kasrat as-su'al wa ida'at al-mal." Rawahu Muslim. Daripada Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala redha bagi kamu tiga perkara ini. Wa yakrahu lakum thalathan, dan dia tidak suka, dia tidak redha, benci kepada tiga ini. Fa yarda lakum an ta'budu, Allah redha, Allah suka kita ni sembah Allah Subhanahu wa taala. Sembah ta'budu ini ialah menghakikan diri pada Allah Subhanahu wa taala dalam arti kata melakukan ibadat taat, patuh, apa yang disuruh buat, apa yang dilarang tinggal. Kemudian apa sahaja kehidupan kita bermula daripada kita tidur, kemudian bangun tidur semula, adalah pengabdian diri pada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba. Bukan setakat sembahyang saja dia panggil menyembah Allah Subhanahu wa taala, bukan setakat pergi haji saja untuk